Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang menjadikan kita hamba-hambanya yang terpilih untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan beristiqamah dengan menuntut ilmu, kerana ia merupakan di antara jalan-jalan untuk dipermudahkan urusan kita di akhirat kelak. Berdalilkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha dalam siri menuntut ilmu, maka Allah akan pemudahkan baginya jalan ke syurga. Apatah lagi yang dikaitkan dengan ilmu ini ialah berkaitan dengan ilmu agama. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahawa dialah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Jadi oleh kerana itu kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba yang terpilih, kerana perjalanan kita makin singkat, perjalanan kita makin dekat. Jadi biar kita berbekalkan dengan bekalan yang betul-betul, yang betul-betul bersih, yang betul-betul mengikut kehendak syarak, mengikut kehendak Allah dan Rasul. Kerana kita tidak ada pilihan dalam bab agama melainkan as-sam'u wa ta'ah sahaja, dengar dan patuh. Baik, kita sambung balik pelajaran kita yang masih lagi membicarakan surah Al-Qiyamah. Surah yang membicarakan beberapa hukum hakam dan perkara-perkara yang berkaitan dengan keimanan. Kita melihat pada ayat-ayat yang lepas yang kita pelajari tentang bagaimana wahyu itu diturunkan, dan Allah memberikan peringatan kepada Rasulullah supaya jangan tergopoh-gapah dalam menghafal, dan bagi Allah lah yang akan menerangkan. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila Allah mengatakan summa inna alaina bayana, ya, kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah yang akan menjelaskan bab-bab agama. Okey, bukan bab agama aja, bahkan bab urusan dunia pun Allah jelaskan. Apa juga bab semua telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Tetapi bila kita membicarakan bab agama, Allah kata Allah yang menerangkan, maka kita kena beriman Allah yang menerangkan. Dan Allah berikan kepada siapa? Lelaki yang tidak bercakap mengikut hawa nafsu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu agama ini mesti diterangkan oleh Rasulullah. Agama ini tidak akan mampu, ya, wahyu Al-Quran itu tidak akan mampu untuk menerangkan melainkan melalui jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak orang lain. Asas tu. Kenapa? Rasulullah sahaja yang memahami apa yang Allah nak. Sehingga setiap lafaz kalimah dalam Al-Quran, alif itu pun Allah arahkan kepada Rasulullah. Kita tidak boleh tambah sesuka hati, tak boleh kurang sesuka hati, kerana dia boleh membawa kepada kekafiran berkaitan dengan Al-Quran. Oleh kerana itu, bila Allah mengatakan summa inna alaina bayana, tuan-tuan dan perempuan, hadis sahaja yang mampu mentafsirkan Al-Quran. Oleh kerana itu golongan anti hadis amat-amat berbahaya. Memang mereka sesat sesat-sesatnya, kerana tidak mengambil sumber yang bakal menterjemahkan Al-Quran itu adalah Rasulullah. Kalau tidak, siapa yang mampu mentafsirkan Al-Quran? Tuan-tuan dan perempuan, ini merupakan peringatan kepada kita. Bahkan bila kita membicarakan lelaki yang agung ini, bukan sebarang lelaki. Lelaki yang agung ini adalah lelaki yang telah Allah lantik, nilainya begitu besar. Ingkar kepadanya kafir, menentang dengannya, melawannya adalah kafir. Na'udzubillah min zalik. Ini dia lelaki yang agung ini, dan dia tidak mampu untuk berkata-kata mengikut hawa nafsunya. Dia tidak boleh menakalkan suatu perkara itu lalu dinisbahkan kepada Allah. Tak boleh. Seperti mana yang dilakukan oleh masyarakat kita yang tidak faham tentang konsep hadis palsu, ya, bila dia menggunakan hadis palsu dinisbahkan kepada Rasulullah, berarti dia menipu atas nama Rasulullah. Bukan sekadar menipu atas nama Rasulullah, bahkan menipu Allah. Ini dia pengkhianatan hadis palsu.
Kerana Allah kata Rasulullah tak berkata mengikut hawa nafsu, lalu dinisbahkan, lalu dia kata Allah pun penipu juga. Na'udzubillah. Berbahaya. Oleh kerana tu orang-orang yang tahu bahawa hadis-hadis ini kalau tak betul, kalau hadis tu tak sahih, dia berbicara juga tanpa memberitahu hadis tu tak sahih. Maka apa Rasulullah katakan, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa'u maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menipu atas nama aku, mana dia orang yang kononnya cinta kepada Rasulullah, cuma kemudian dinakalkan, dinisbahkan apa yang dicerita yang tidak ada dalil terus kepada Rasulullah ataupun kepada agama. Berbahaya. Dia tidak menyiapkan, melainkan menyiapkan dirinya untuk diterjunkan ke dalam neraka. Okay? Jadi oleh kerana itu, summa inna alaina bayana, maka Allah lah yang menerangkan kepada Rasul, dan Rasulullah SAW membawa risalah ini kepada kita melalui para sahabat. Yang kita tahu para sahabat ini udul, mereka amanah, mereka tidak akan berkata persoalan ghaib ataupun tentang agama mengikut hawa nafsu. Mereka menerangkan seperti mana yang Rasulullah terangkan. Oleh kerana itu Rasulullah telah mengangkat mereka dengan kalimah, bukan Rasulullah saja, Allah mengangkat mereka dengan kalimah radhiyallahu anhum. Allah redha kepada mereka. Dahsyat. Ya, satu gelaran yang terlalu tinggi tak dimiliki oleh sesiapa melainkan para sahabat. Para nabi gelaran dia lagi tinggi. Ya, para sahabat yang mana mereka ini telah Allah iktirafkan di dalam Al-Quran. Ya, Allah redha kepada mereka. Di dalam surah Al-Fatih menjelaskan kedudukan mereka. Dahsyat. Dan mereka tidak akan mentafsir mengikut hawa nafsu. Seperti mana kaul Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, ya, langit mana aku nak junjung dan bumi mana aku nak berpijak jika aku mengatakan tentang Al-Quran apa yang aku tak tahu. Ya, kerana apa? Kerana langit itu milik Allah dan bumi ini milik Allah. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, berbahaya. Dalam mengajar Al-Quran tak sama dengan mengajar ilmu-ilmu lain. Ilmu biologi atau fizik ataupun kimia itu tak ada apa. Ya, salah tak menjadi masalah. Salah lah dari segi hukum tu salah lah. Tetapi tidak seberat dengan ilmu agama. Berbahaya. Kenapa? Kerana dia membawa kepada neraka. Kesalahan itu jika disengajakan. Tak sengaja pun kalau tak teliti, berbahaya. Ini kan pula disengajakan. Na'udzubillah min dzalik. Okey? Jadi kita dah terangkan dalam bab ini bahawa risalah ini adalah milik Allah. Agama ini adalah milik Allah. Dan Rasulullah hanya menyampaikan sahaja. Dia mengikut arahan Allah dan menyampaikan sahaja seperti mana Allah arahkan, dan sahabat menyambungkan. Risalah ini menyampaikan seperti mana yang Rasulullah khabarkan. Kemudian muncullah tabi'in dan tabi'in yang telah diikrarkan Rasulullah, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah di zamanku, kemudian generasi yang berikutnya tabi'in, kemudian generasi yang berikutnya tabi'in. Ini pengiktirafan agama kita akan terjaga melalui 3 generasi yang terbaik. Okey? Kemudian Allah mengatakan, kalla bal tuhibbunal ajilah. Tak baca auzubillah pun. Auzubillah minasyaitonir rajim. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu wahai manusia mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Ini dia. Manusia bertabiat dia cinta kepada urusan dunia. Memang kenapa dia berada di depan mata kita, maka kita cinta kepada dunia. Tidak dinafikan. Walaupun orang tu ustaz ke tok syekh ke, tetap ada urusan dunia. Syekh-syekh yang dianggap sesat tu kan pun cinta kepada dunia asalnya. Ya, cinta kepada dunia yang menyebabkan mereka itu bertambah sesat. Okey. Dan Allah ceritakan di antara perkara yang menjadi kecintaan dalam dunia seperti mana yang disebutkan di dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat yang surah yang kedua.
3. Ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingininya, yaitu di kalangan wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternakan dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah jua tempat kembali yang baik. Okey. Ayat ini mengisyaratkan memang lengkap semua apa yang ada di dunia ni ada dalam hati kita, tak boleh dinafikan. Kecintaan itu semuanya wujud. Allah jadikan cinta itu ada kepada manusia. Cuma cinta itu diolahkan bagaimana? Sudah tentu cinta kepada Allah itu adalah kemuncak cinta yang sebenarnya. Dan cinta itu cara yang betul yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan seperti mana yang didakwa oleh golongan Sufism. Cinta mereka cinta yang batil, tetapi kita cinta kepada Allah cinta yang betul. Oleh kerana itu perasaan cinta adalah perasaan yang dikaitkan dengan masalah tauhid. Kita tak boleh bagi cinta yang asli, yang benar ini kepada yang lain. Cinta kita kepada mereka-mereka ataupun apa yang kita suka itu kerana Allah. Dia tidak boleh kurang daripada itu. Mesti ada cinta kerana Allah. Kerana apa? Kerana bagi orang yang ada keluarga, misalnya suami pada isteri, isteri pada suami, anak kepada ibu, semua itu ada cintanya. Tetapi tahukah kita bahawa cinta kita kepada anak-anak, keluarga, isteri, suami ataupun siapa saja, bila bercanggah dengan syarak, dia akan menjadi bala petaka kita di akhirat kelak. Bila Allah mengatakan dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari seseorang itu lari dari adik-beradiknya dan lari daripada ibu dan ayahnya dan lari daripada isteri dan anak-anaknya. Pada hari itu semua mereka sibuk dengan urusan yang mereka hadapi. Nampak tak? Kecintaan yang ada pada kita, yang Allah bagikan anak, isteri, suami, mak, ayah, merupakan satu cinta yang dituntut mengikut syarak. Cinta yang kerana Allah. Bila dibicarakan cinta kerana Allah, tengok dia buat tak betul, tengok tak solat ke, buat perkara yang haram, kena tegur. Itu cinta kerana Allah. Kalau cinta kerana dunia kita, tak salah tegur, nanti dia merajuk, habis. Berarti kita akan berhadapan dengan masalah yang besar nanti. Di akhirat kita akan lari daripada orang-orang tersebut. Kerana masing-masing akan nak kaitkan. Nak kait si fulan tu, nak kait aku tak berdosa, dia yang berdosa. Dia sebab ayah aku yang penyebab aku jadi begini. Dikaitkan begitu. Saya dengar tu sampai sekarang, seorang anak tu dah tua dah, dikaitkan mak dia lagi. Ya, kamu dah tua, kaitkan mak lagi. Bukan tak boleh berfikir. Boleh berfikir, kamu dah boleh islahkan diri kamu, tapi dikaitkan mak dia je. Na'udzubillah. Tak boleh. Bila dah balik, semua bertanggungjawab.
Cuma nak menceritakan kecintaan kita ini kerana Allah. Penting sangat-sangat. Kalau tak ada kecintaan kerana Allah, maka itu yang disebutkan dalam ayat, dalam surah Abasa wa Tawalla tu, ya, kita akan lari daripada orang-orang yang Allah sebut. Dan ini adalah realiti di mahsyar nanti. Itu belum dalam surah Al-Ma'arij yang menceritakan bahawa kita nampak orang tu tapi tak berani nak dekat. Orang tu pula dia cuba cagar, ya Allah, ini isteri aku, ini anak aku, ini suami aku, ini mak ayah aku, ini adik-beradik aku. Lepaskan aku daripada siksaan di sana. Na'udzubillah. Tuan-tuan dan perempuan, cinta satu benda yang agak unik yang Allah jadikan. Ada satu perasaan. Tetapi bila seorang itu bercinta kerana Allah, sayang kerana Allah, maka mereka ini akan mendapat lindungan Arasy Ar-Rahman. Di antara 7 golongan yang bakal mendapat lindungan Arasy Ar-Rahman, ya, bercinta kerana Allah. Walaupun cinta kita pada keluarga kita kerana Allah, kita akan memilikinya. Jadi apalah, ya, masalah cinta tu biar kita olahkan menjadi cara yang betul. Dan cinta, kemuncak cinta adalah cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah. Bagaimana cinta kita kepada Allah? Ya, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu katakan jika kamu mencintai Allah, ikutlah aku. Dan kecintaan para sahabat telah membuktikan mereka cinta Rasulullah sampai menggadai nyawa dia, mempertahankan Rasulullah sampai hilang nyawanya, hilang hartanya. Kita belum lagi, baru kita nak mempertahankan hadis sahih, orang dah kritik, kita jadi lemah. Ya, jangan begitu. Teruskan bangun, kita bina balik agama kita yang asli ini, dan kita bawa di samudera dunia yang penuh cabaran ini dengan penuh ketakutan pada Allah dan bertakwa dan akhlak yang mulia. Ya, jalan. Biarlah orang nak bicara apa pun, berbicaralah. Yang penting kita bergerak, yang penting Allah redha kepada kita. Baik. Lalu kalla bal tuhibbunal ajilah. Sekali-kali jangan demikian. Sebenarnya kamu wahai manusia mencintai kehidupan, wa tadharunal akhirah, dan meninggalkan kehidupan akhirat. Ini di antara sifat orang yang tidak beriman. Ya, orang kafir begitulah, itu yang dia gila nakkan kuasa, nakkan harta, semuanya tidak memikirkan akhirat. Mereka tidak ada halal haram. Ingat, orang kafir dia tak faham halal haram. Rasuah ke tak rasuah bagi dia tak ada masalah. Yang penting ada keuntungan bagi dia. Tetapi kita berdiri di atas dasar agama, semua itu ada batas dia. Okey, maka kita tidak seperti mereka. Kita tidak cinta kehidupan dunia ini jika akhirat itu terluka ataupun tersasar daripada cara yang betul. Maka elakkanlah, ya, berhati-hati dalam kehidupan dunia. Kemudian Allah menceritakan kenapa mereka-mereka ini, ya, inginkan dunia, tak nak akhirat, sedangkan akhirat itu adalah kemuncak. Bal akhiratu khairum wa abqa. Akhirat itu yang terbaik dan kekal. Lalu Allah menceritakan satu perkara yang wajib kita imani. Apa dia? Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang yang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Ayat ini mengisbatkan wujudnya wajah Allah. Di kalangan orang-orang yang beriman dengan akidah tauhid falsafah menafikan kewujudan zat Allah ini. Sedangkan Allah terang-terang menjelaskan begini. Wujuh, muka, ya. Dan yang paling penting dalam bab sifat ini, kita beriman seperti mana generasi awal beriman. Laisa kamitslihi syai'. Dia tidak serupa dengan makhluk, ya. Tidak serupa dengan sesuatu. Maka kita beriman seperti mana yang Allah katakan. Dan Imam Syafi'i mengatakan inilah ayat yang mengisbatkan wujud wujuh ataupun wajah Allah. Tuan-tuan dan perempuan, keimanan yang betul-betul mengikut cara yang dibawa oleh Rasulullah amat penting, kerana ianya akan menentukan kematian kita yang baik dan perjalanan mahsyar kita akan jadi baik. Dan bayangkan di akhirat nanti bagaimana kedudukan orang yang tidak beriman, wujudnya wujuh Allah, wajah Allah. Ya, na'udzubillah, berbahaya. Ini masalah tauhid.
Okey, jadi oleh kerana tu dalam bab ini kita melihat ini adalah kemuncak nikmat yang paling tinggi sewaktu kita berada di dalam syurga. Kita sebut kita, senang. Ya, kita nakkan masuk syurga. Ya. Nikmat yang paling tinggi apabila Allah bertanya kepada ahli syurga, adakah kamu tidak mahu tidak mahu nak apa lagi? Lalu ahli syurga kata, kami dah cukup. Apa yang engkau bagi ya Allah, semuanya cukup. Dan kamu telah selamatkan kami dari neraka. Ya, tak ada apa lagi. Dan akhirnya Allah membuka hijabnya dan mereka menyaksikan wajah Allah, maha suci Allah, laisa kamitslihi syai', wahwa, dan dia adalah nikmat yang paling tinggi pada ahli syurga apabila kita mendapat melihat wajah Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, Allah menceritakan lagi kedudukan wajahnya yang mana orang-orang mukmin akan melihat, dan semuanya ada disebutkan dalam hadis. Kita ringkaskan bahawa ianya satu perkara yang sukar di kalangan ahli falsafah untuk beriman kewujudan wajah Allah, kerana mereka cuba nak tafsir bila Allah ada wajah tu, ada zat tu, maksudnya makhluk. Na'udzubillah daripada cara mereka berfikir. Kita beriman seperti mana Rasulullah kata ada, dan ditambahkan dengan kalimah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, dan dia tidak serupa dengan sesuatu, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian Allah mengatakan wujuhun yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah kalla idza balagatit taraqi wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq waltaffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahawa mereka akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat. Sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkong dan dikatakan kepadanya siapa yang dapat menyembuhkannya. Dan dia yakin bahawa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Subhanallah. Baik, Allah menceritakan wujuhu yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Pada hari itu, yakni hari mahsyar, orang muka-muka orang-orang yang berdosa ini dalam keadaan morok, mukanya tak ceria langsung. Tuan-tuan dan perempuan, ini di antara perkara yang menarik sebenarnya apabila Rasulullah mengatakan pada hari yang mana siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengan dia. Itu adalah mukaddimah yang terbaik menentukan kepada kita ni di antara orang husnul khatimah ataupun tidak, orang yang terpilih di sisi Allah ataupun tidak. Kerana apa? Kerana waktu itu bila malaikat maut datang mengatakan, ya ayyuhan nafsul tayyibah, wahai roh yang baik, keluarlah kamu dalam keadaan Allah redha kepada kamu. Berarti kita dah tahu, mayat roh itu dah tahu bahawa dia diredai oleh Allah, dia akan keluar cepat. Tapi kita yang hidup ni tak tahu keadaan dia, hanya Allah yang mengetahui. Adapun roh yang jahat pula, waktu roh baik itu dikatakan keluarlah dalam keadaan Allah redha kepada kamu, dia suka nak keluar. Di situlah hadis yang mengatakan siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengan dia. Waktu itu, nampak mukaddimah dia cantik dah. Dan bagi orang yang mana disebutkan malaikat maut mengatakan, wa ya ayyuhan nafsul khabitha, wahai roh yang jahat, yang tak baik, keluarlah kamu dalam keadaan Allah tak redha kepada kamu, dia tak nak keluar.
Muqaddimah dah tak baik dah. Dia berkaitan dengan ayat yang berikut. Ya, dahsyat. Tuan-tuan dan puan-puan, perjalanan mahsyar tu, bila kita dibangunkan di mahsyar, disebarkan, benih-benih kita ni dibangunkan. Kita tengok yang pertama sekali Allah akan menceriakan. Pertama, kita ni semua sama. Bertelanjang, tidak berkasut dan tidak berkhitan. Dan ketinggian kita Abuna Adam 60 hasta. Kemudian Allah menukarkan satu persatu. Ya, Allah berikan satu persatu yang terbaik. Sudah tentu teriakan yang begitu kuat di mahsyar nanti, orang yang terpilih dia tidak akan mendapat teriakan. Itu di antara yang terbaik. Maksudnya dia tidak pengsan pada ketika itu. Tapi bukan maksud yang pengsan pula tak baik. Terbaik juga. Tapi belum lagi peringkat berikutnya. Lalu peringkat berikutnya, Allah berikan perubahan. Di antara perubahannya adalah wajah-wajahnya bercahaya ataupun tidak. Seperti mana yang disebutkan dalam surah Ali Imran. Yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Hari pada mana Allah putihkan muka dan hitamkan muka. Waktu itu bertukar. Dah mula dah. Kemudian Allah berikan pakaian yang pertama sekali kepada Nabi Ibrahim dan Rasulullah sudah pasti. Maka semua yang memiliki pakaian menunjukkan sifat mereka orang yang terbaik. Seperti para syuhada, seperti ahli orang yang mati di waktu melakukan haji dan umrah. Begitu dia berubah satu. Dahsyat. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Baik. Maka dalam ayat ini menceritakan bahawa orang-orang yang berdosa ini muka dia dalam keadaan menakutkan. Dia sendiri takut, muka dia muram, muka dia dah hitam. Wujuhun yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Dia dan wajah-wajah orang kafir itu hari itu muram. Mereka yakin bahawa mereka akan ditimpakan malapetaka yang amat dahsyat. Ya, ini di antara perkara yang menakutkan. Mukaddimah dia dah tak baik. Ya, muka masam di sana adalah muka yang tak sihat. Tapi kita kat sini muka masam pun tak baik juga. Kenapalah dia ni masam je, rupanya sakit kan. Masam je, ada masalah. Okey, tak apa. Tetapi di dunia masih boleh disettlekan. Tetapi di akhirat tak boleh. Okey, baik. Kita lihat apa lagi Allah mengatakan. Di sini Allah menceritakan, ya, dikaitkan di alam akhirat, di alam dunia sekarang. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq. Sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkong dan dikatakan kepadanya siapa yang akan dapat menyembuhkannya, dan dia yakin bahawa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah menceritakan juga. Di sini Allah ceritakan tentang kehidupan dunia kita, alam roh, alam rahim ibu dan alam kehidupan dunia. Sekarang diceritakan alam nazak. Ya, menceritakan satu peristiwa yang berlaku di alam nazak yang kita akan semua merasakannya. Ya, Rasulullah sendiri mengatakan innal mauta la sakarat. Sesungguhnya kematian itu terlalu sakit. Dan diberikan keistimewaan para nabi dipermudahkan, tidaklah sakit sangat, ya, tapi ada rasa sakit. Dan para syuhada sendiri pun tidak merasa sakit sangat. Ya, Rasulullah kata seperti kena gunting atau terkena pisau. Oh, terkejut macam itu je, sakit dia. Ya, walaupun kita nampak hancur badan dia, dipotong dia apa, tapi mereka tak sakit. Ini kelebihan para syuhada. Namun hakikatnya pada hampir semua merasakan kesakitan, cuma berbeza-beza bentuknya. Okey? Apabila Allah menceritakan kalaulah manusia ini dibiarkan dalam keadaan macam ayam, agak-agak macam mana ayam? Disembelih ke? Tak pernah tengok ayam sembelih. Bukan ayam makan.
Ya, ayam makan tu KFC lah kita. Okey. Ayam waktu dia sembelih, ada tengok ayam waktu sembelih. Macam mana? Kamu ayam apa tu diikat macam tu? Mengelumpur tu. Ada tengok? Tak tengok. Ayam ada makan. Ada makan. Alhamdulillah. Ya, dia bila sembelih tu, dia lepas tu mengelumpur kan. Saya kecil-kecil tu pegang sembelih ayam tu kan. Atuk kata pegang. Kita pegang, lepas tu lepas. Mengelumpur. Ya. Manusia kalau ikutkan begitulah. Kan, mengelumpur dia tu terbang tu. Lalu Allah gambarkan sedikit saja. Ya, Allah katakan apa dalam ayat ni? Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkong dan dikatakan kepadanya siapa yang dapat menyembuhkannya, dan dia yakin bahawa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dan betis kanan kerana menahankan kesakitan. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Subhanallah. Allah gambarkan bagaimana sakitnya orang nak mati ni. Apa nak sebut ya dalam bahasa ni, bertaut betis kiri dan betis kanan. Ya, kalau kita sakit macam mana, kadang-kadang kita pegang mana, tahan kan. Begitu keadaan orang yang nak mati, dan ianya berlaku pada sakratul maut. Dan kita telah terangkan sakratul maut ini waktu nyawa roh kita di alam nazak. Roh dah sampai ke kerongkong. Sebelum tu digambarkan kepada kita amalan soleh. Dan waktu itu roh dah disampaikan ke kerongkong, maka semua amalan soleh kita dah tak boleh diulang balik. Ya. Allah tunjukkan segala-gala amalan yang baik sehingga Fir'aun menyaksikan amalan soleh yang terbaik adalah tauhid yang bersih. Yang sebelum tu dia mengatakan ana rabbukumul a'la, pada hari nak mati dia mengaku itulah Tuhan yang sebenar, Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ceritakan di antaranya di dalam ayat surah Al-Munafiqun, orang-orang yang berada di alam itu sedang menyaksikan amalan soleh yang berlalu, yang dia terlepas pandang, yang sehingga dia minta, ya Allah tangguhkan aku dari kematian supaya aku dapat bersedekah dan melakukan amalan soleh. Tak boleh dah. Apa lagi? Semua akan dinampakkan, yang menyebabkan orang itu akan menyesal, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, na'udzubillah min zalik. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan, mengaitkan ayat itu dan juga ayat tak salah dalam surah Al-Mu'minun. Dia mengatakan ini menunjukkan dia ini adalah orang mukmin, tetapi amalan dia kurang, yang menyebabkan dia nak Allah tangguhkan supaya dia dapat beramal soleh. Tuan-tuan dan perempuan, kita kena berhati-hatilah dalam bab ini. Buat hak mana mampu, tetapi pastikan, bagi saya akidah pastikan betul. Ya, dan jaga segala-galanya mengikut yang disyariatkan. Baik. Cuma dalam ayat ini menceritakan bagaimana sakitnya orang yang mati ini, tak kira orang mukmin ataupun tidak, tetapi orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir, Allah lipat gandakan kesakitan dia waktu nak mati, seperti mana yang disebutkan di dalam surah, cuba buka surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat yang ke-93, surah yang ke-6. Catat ayat tu, nombor ayat tu. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Dan siapa yang lebih zalim daripada orang yang membuat dusta terhadap Allah atau yang berkata telah diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan sayapnya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan kerana kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan kerana kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Okey. Ini di antara apa yang berlaku kepada orang yang berdosa ataupun orang yang kafir, yang mana roh itu tak nak keluar dari tubuh yang didudukinya, maka malaikat memukul dengan sayapnya. Masalahnya, kita yang duduk dekat tak nampak. Ya, kalau nampak memang cepat bertaubat. Ya, oh, aku taubat lepas ni, biarlah aku mati beriman. Nampak malaikat memukul, tapi tak nampak. Kerana apa? Kerana buta mata, buta hati. Bagi orang yang beriman, dia ada terang hati dia, dia tahu apa yang Allah maksudkan. Ya, dalam siri sakratul maut. Timing sakratul maut adalah syab. Timing maut ni adalah syab. Tepat. Tak lambat dan tak cepat, tepat. Ingat ya, penting. Ini berkaitan dengan tauhid. Hanya Allah yang menetapkan. Tak ada siapa yang boleh mempercepatkan dan memperlambatkan. Betul? Tiba-tiba ada orang kata, dia ni lambat mati sebab ada saka. Macam mana tu? Dia lambat mati disebabkan saka. Macam mana? Jawablah ahli sunnah, ahli tauhid. Syirik. Saka tak ada main peranan langsung dalam mempercepatkan dan melambatkan dia mati. Allah ujikan orang yang lambat mati ni, mungkin diuji kematian dia nak menyampaikan pada waktu yang ditetapkan. Datang kita pula buat benda bid'ah. Buka atap rumah kan. Dikatakan kalau orang saka lambat mati, buka atap rumah. Bukalah. Tiba-tiba mati. Kan aku dah kata, aduh betul pula. Fitnah. Tak apalah kalau duduk rumah kampung. Kalau duduk macam ni, rumah Abu Talhah tu, kondo. Nak buka tang mana atap rumah? Syirik. Siapa yang mengiktikadkan bahawa saka melambatkan kematian seseorang itu syirik.
Kenapa? Karena akidah kita yang beriman bahawa Allah yang menentukan mati seseorang itu, bukan saka. Ya, betulkan balik akidah ini. Ya. Mungkin dia diseksa kerana apa? Kerana dia membuat perkara yang tak baik, diseksa sebelum kematiannya. Bukan masalah saka. Tetapi sayang masyarakat kita beriman dengan kewujudan saka berkuasa. Ialah iblis, syaitan tu kan. Na'udzubillah. Okey, sekarang kita dah tengok ayat ini mengisyaratkan dalam Al-Quran malaikat maut memukul orang itu, tetapi dia pukul macam mana? Okey, kita buka dalam surah Al-Anfal. Tulis surah ayat berapa tu ya? Dalam surah ni ayat 93. Surah Al-Anfal surah yang ke-8 ayat yang ke-50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang yang kafir secara seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakan olehmu siksaan yang membakar, tentulah kamu akan merasa ngeri. Ini di antara ayat yang mengisyaratkan bahawa sakratul maut dalam keadaan yang begini, dalam keadaan mengeri, dipukul depan, muka dan belakang. Tapi kita tak nampak. Itu pasal bila masuk bab sakratul maut, dia termasuk persoalan ghaib yang kita kena beriman. Ya, seperti mana ayat tu. Jangan kita mulalah nak letak gunting lah, lepas tu letak ngadap kiblat lah, letak apa lagi yang dia nak, kononnya untuk husnul khatimah kawan tu. Tak. Na'udzubillah min zalik. Nampak tak? Dua ayat. Dia ada 3 ayat dalam Al-Quran menceritakan dalam keadaan sakratul maut yang dipukul ni. Dan kita buka surah Muhammad. Dalam surah Muhammad pun Allah ceritakan bagaimana mereka ini akan dimatikan. Surah 47, surah Muhammad, ayat yang ke-27. Muka surat 509. Surah Muhammad, surah 47, ayat yang ke-27. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Bagaimana keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan belakang mereka. Yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan kerana mereka membenci yang menimbulkan keredaannya. Sebab itu Allah menghapuskan pahala amalan-amalan mereka. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, menggerunkan. Kalau inilah keadaan orang kafir, ya, dipukul sehingga mereka mengiktiraf Allah itu Tuhan, tapi dah tak sempat. Ya, yang mana Rasulullah mengingatkan 2 waktu tidak akan diterima taubat seseorang itu. Pertama, waktu alam nazak begini, sakratul maut, dah tak terima taubat. Pasal apa? Kamu dah menyaksikan alam yang diceritakan selama ini, alam ghaib, tapi kamu ingkar. Dah nampak baru nak beriman, dah tak boleh dah. Yang kedua, pada hari matahari terbit sebelah barat. Kerana matahari terbit sebelah barat itu adalah tanda kiamat yang besar. Kamu baru nak bertaubat. Waktu itu semua manusia nak bertaubat.
tapi tak diterima. Dan jangan kita sampai begitu nak tunggu. Kita tunggulah matahari terbit baru nak bertaubat. Tak guna. Nak bertaubat sekarang. Ingat lagi nak taubat, bertaubat. Ingat nak beristighfar, istighfar. Walaupun sekali dua pun, dalam kereta ke di mana-mana pun, buat. Kerana kita nak Allah hapuskan dosa kita. Baik, kita lihat apa yang berlaku kepada Fir'aun. Di saat-saat kritikal. Di saat-saat hari dia nak mati. Apa Allah jadikan kepada dia? Okey, cuba tengok pada surah Yunus, surah yang ke-10, ayat yang ke-90. Suara saya tinggi ke? Garang ustaz ni. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tenteranya, kerana hendak menginaya dan menindas mereka, hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, aku percaya bahawa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang Muslim, orang yang berserah diri. Fir'aun masuk Islam. Wa ana minal muslimin, dia kata, aku menyerah diri. Diterima? Tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Nanti kejap. Okey. Tapi dia dah isytiharkan, aku beriman dengan Tuhan Bani Israel. Ya Allah, aku beriman dengan Tuhan yang sebenar, kamu ya Allah. Pada waktu di dunia dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Kalimah yang jahat tak pernah disebut oleh manusia seperti Fir'aun. Akulah Tuhan maha hebat, maha pencipta, maha agung. Segala-gala kalimah milik Tuhan dikatakan oleh Fir'aun. Dan pada di hari ditenggelamkan dalam laut, dia terus mengatakan aku beriman dengan Tuhan Bani Israel, dan aku di kalangan orang Islam. Apa Allah katakan? Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah sekarang baru kamu percaya, padahal sesungguhnya kamu telah derhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang membuat kerosakan di muka bumi. Sekarang baru nak beriman. Tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah Fir'aun itu sewaktu sebelum dia masuk ke dalam laut tu, dia berfikir sedikit, aku beriman, pasal dah lihat mukjizat Nabi Musa begitu dahsyat. Ya, laut terbelah menjadi seperti gunung yang tinggi. Kalau dia beriman waktu tu, confirm Fir'aun ahli syurga. Dia diterima taubat dia. Tapi waktu itu masih lagi sombong. Dan bila dah masuk alam nazak, itulah alam yang Rasulullah kata waktu itu dah dinampakkan segala. Dan ini mengisyaratkan dia dinampakkan kalimah tauhid, akidah tauhid yang bersih itu dinampakkan, yang menyebabkan dia terus mengiktirafkan itulah Allah, itulah Tuhan yang sebenar-benarnya. Okay. Semua orang kafir nak mati akan bertemu dengan perkara ni. Mereka akan menyesal. Na'udzubillah, kita minta lindung. Kita alhamdulillah orang yang beriman cara falsafah itu wallahu alam, ya, tapi memang menakutkan sebenarnya. Bagi kita beriman cara yang dibawa oleh Rasulullah, khabar gembira, insya-Allah Allah akan permudahkan jalan kita. Kerana kita tahu apa yang Rasulullah sampaikan itu tanpa banyak bicara, dan itulah jawapan bagi kita nanti di alam barzakh.
Jawapan tu seperti mana kita imani. Ya, kita akan bertemu semuanya di alam barzah. Oleh kerana itu beriman kepada Allah kena clear. Beriman dengan alam akhirat kena clear. Kalau tak, kalau kita beriman dengan acara hadis-hadis palsu ataupun cerita-cerita palsu, berbahaya sampai-sampai di sana rupanya kita kena scam. Dia kes scam tu kena cerita tipu lah. Kan di dunia kena tipu, macam mana perasaan kita? Ya, sakit hati. Beribu duit habis, kena tipu. Apatah lagi di akhirat, amalan kita habis. Kita beramal, kita sangka dapat pahala, rupanya tak ada. Na'udzubillah min dzalik. Okey, kita sambung balik. Kita habiskan sedikit lagi ayat ni. Dan orang yang ini mengatakan di waktu dia dalam keadaan nak mati tu, ya, dalam keadaan sakit, lalu Allah menceritakan apa kejadian terjadinya berikutnya. Fala saddaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla thumma zahaba ila ahlihi yatamatta aula laka fa aula thumma aula laka fa aula. Dan ia tidak mahu membenarkan Rasul dan Al-Quran dan tidak mahu mengerjakan solat. Ini di antara orang yang diazab di waktu sakratul maut. Dia tak nak solat, ya, tak nak mendengar arahan Allah dan Rasul. Tuan-tuan dan perempuan, bersabarlah kita ni, ya. Kita cuba mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun orang membenci kita, tak setuju dengan kita, kita tetap berpegang dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Kerana kita tak mau pada sakratul maut dalam keadaan yang menggerunkan itu. Dahlah begitu, tidak solat. Solat usul agama kita. Yang membeza seorang Muslim dan kafir itu solat. Dan nak tahu amalan kita baik ataupun bagaimana, tengok pada solat kita. Kalau clear solat, kita akan clear. Kalau kita rasa malas je kan, apa kena diri kita ni, bila masuk waktu solat kita malas, berarti masalah keimanan kita sedang berlaku. Maka perlu diperbetulkan. Cepat-cepat istighfar, ya, kerana iman itu turun naik akan berlaku, tidak dinafikan. Tetapi bila dah terdetik ada perasaan macam malas sikit bab solat, cepat-cepat refer kepada Allah, rujuk dengan istighfar. Okey. Kemudian Allah mengatakan, dan ia tidak mahu membenarkan Rasul dan Al-Quran dan tidak mahu mengerjakan solat. Okey. Fala saddaqa, membenarkan kalam Allah dan Rasul, wala salla, dan tidak mendirikan solat. Walakin kadzdzaba wa tawalla, tetapi ia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Golongan ini yang akan diseksa. Tuan-tuan dan perempuan, berhati-hati. Al-Quran dan As-Sunnah dibentangkan kepada kita, ikut. Kalau tidak, kita di kalangan orang yang berpaling daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Na'udzubillah, saya katakan na'udzubillah. Takut. Kita yang belajar Quran dan Sunnah ni minta Allah istiqamah, maintainkan sampai hari kematian kita. Ya, bukan senang, ya. Ini adalah satu percaturan yang sengit. Allah uji kita, Allah akan uji nak memastikan iman kita bertambah kuat ataupun tidak. Sabar. Kemudian Allah mengatakan kepada dalam ayat ni, mereka ini di antara tabiat apa dia, tidak membenarkan Al-Quran dan Sunnah dan tidak melakukan solat, bahkan mendustakan risalah Rasulullah dan berpaling dari kebenaran. Kemudian ia pergi kepada ahlinya dalam belagak sombong. Summa dhahaba ila ahlihi yatamatta, ya. Aula laka fa aula, kecelakaan bagimu wahai orang kafir dan kecelaanlah bagimu. Summa aula laka fa aula, kemudian kecelakaanlah bagimu wahai orang kafir dan kecelakaanlah bagimu. Ini menunjukkan pada kita, ayat ini adalah ayat yang menceritakan kekonforman orang-orang kafir ini adalah orang yang dicelakakan, ya. Tuan-tuan dan perempuan, Ibn Hatim dalam bab ini, ya,
dari Qatadah, kecelakaanlah bagimu orang kafir dan kecelakaanlah bagimu. Kemudian kecelakaanlah bagimu hai orang kafir dan kecelakaanlah bagimu adalah ancaman yang berlipat berulang sebagaimana kalian dengar. Dikatakan bahawa Abu Jahal memegang kerah Rasulullah, kemudian beliau bersabda, aula laka fa'aula summa aula laka fa'aula. Abu Jahal pun berkata, apakah kamu mengancam aku wahai Muhammad? Demi Allah, kamu dan Tuhanmu tidak akan mampu melakukan apa-apa pun. Dan sesungguhnya aku adalah orang yang paling perkasa di antara orang yang tinggal di antara dua gunung, yakni di bumi Mekah. Okey, ini diceritakan dalam tafsir Ibn Hatim, ya, bagaimana Qatadah meriwayatkan apabila Abu Jahal memegang cekak Rasulullah tu dan bercakap begitu. Ya, dan kita saksi kat mana dia mati? Dalam peristiwa Badar dia mati dan dicampak dalam lubang telaga buta tu, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya, wahai disebut nama-nama tu, apakah kamu telah dapat apa yang dijanjikan oleh Allah? Lalu sahabat tanya, di situ datang orang Malaysia, orang-orang kita menggunakan kaedah talqin. Manyak tu dengar kan. Ya, Rasulullah kata dia dengar tapi dia tak boleh jawab. Tapi untuk kes itu, para ulama mengatakan hanya untuk kes itu sahaja. Dan tempat lain tak ada. Ya. Subhanallah. Ya. Abu Jahal pernah mengatakan kehebatan dia, tapi dah tak ada. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, kehidupan kita itu jelah. Kalau kita rasa agak kita hebat, bersyukur, bukan nak sombong. Kerana tak lama umur kita 55 dah, ya, 60, dekat dah, ya. Perjalanan kita makin lama makin menggerunkan. Berarti kita akan bertemu dengan Allah bila-bila masa. Biarlah kita dalam keadaan tawadhu'an, yang merendah diri. Allahu Akbar. Baik, na'udzubillah min zalik. Minta lindung kepada Allah, minta lindung kepada Allah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, apa yang penting dalam ayat ini merupakan peringatan demi peringatan untuk kita yang hidup. Orang yang dah mati dah bertemu dengan Allah dan mereka dah dihisapkan dengan cara yang Allah katakan sekarang adalah urusan kita yang masih hidup, maka kembali kepada Allah secepat mungkin dan mudah-mudahan Allah berikan keampunan kepada kita apa yang pernah kita lakukan dalam keadaan kejahilan dan tersilapnya kita. Dan mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, Allah terima amalan kita dan masukkan kita di kalangan orang-orang yang terbaik di sisinya. Wallahu a'lam bisawab. Cukup sampai di sini. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu